Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa anika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir fa innahu la yaghfiru illa anta illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddus As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah ya amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Yang dimuliakan Tuan Imam, terima kasih atas jemputan tadi. Yang berbahagia Tuan Nazir dan barisan jawatan kuasa Majlis Mukminun. Seterusnya hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat, para tetamu-tetamu Allah yang dijemput pada pagi ini untuk mengimarahkan rumah Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Setiap kalilah kaki kita melangkah menuju ke rumah Allah, maka diangkat darjatnya. Diangkat darjatnya tuan-tuan. Kerana datangnya ke rumah Allah ini bukan perkara biasa. Datang ke tempat yang paling Allah ridha, tempat di atas muka bumi ini yang tak ada tempat lain yang Allah ridha melainkan rumahnya. Dan HQ-nya itulah di Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah, Haramain. Maka disitulah juga bermulanya perjalanan insan agung. Nak dikaitkan kisah tentang hijrah ini, sebelum itu berlakunya peristiwa besar Isra wal Mi'raj. Bagaimana kita melihat permulaan sesuatu perkara itu, kalau besar misinya, kalau mendalam dia punya perjalanan itu mempunyai maksud yang besar, tengok permulaannya di mana. Tengok bagaimana dia bermula. Itu penting tuan-tuan. Kadang-kadang orang kata bermula tidak penting, yang penting akhirnya. Ya, boleh guna juga, tetapi secara keseluruhan bila kita lihat kembali, kalau kita letakkan kepada perkara-perkara yang penting, maka permulaannya sangat dititik beratkan. Begitulah bagaimana permulaannya, bermulanya era ketamadunan, kebangkitan, kegemilangan, ubuhul apa nama pun. Islam itu bermula dengan permulaan yang cukup baik, cukup hebat.
dimulakan di tempat yang hebat. Bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada Masjidil Haram, nampak? Di mana checkpointnya? Masjid. Checkpointnya masjid, tuan-tuan. Bila kata masjid, ilal Masjidil Aqsa, masjid ke masjid, G2G tu, government to government, tuan-tuan. Masjid ni kerajaan langit, kerajaan langit, samawa, masjid. Jadi bila kata kita bermula di tempat yang benar, di tempat yang Allah ridha, maka harapannya cerah bersama dengan keridhaan Allah SWT. Kalau kita masih mencari bagaimana kita nak bermula, bagaimana kita cari momentum untuk kita bergerak, di mana tempat kita bermula, juga kita boleh renung di manakah permulaan baginda Nabi SAW untuk menyebar ataupun berkembangnya sesuatu perkara itu, apatah lagi tentang agama Islam ini. Jadi sedang mata Allah SWT, pada pagi yang penuh barakah ni kita nak menyentuh sedikit dengan masa yang mungkin terhad ini, kita nak sentuh tentang ibrah hijrah. Dan alhamdulillah kita berada pada pagi 1 Muharram 1442 Hijrah, tahun baru Hijrah. Alhamdulillah. Mungkin bila kita sebut tahun baru Hijrah, kadang-kadang ada yang masih terlupa yang kita ada kalender Hijrah. Kita duk galik kadang-kadang ni, kita ni bulan berapa ni? Kan bulan 8, masih dengan 8 dia tu. Masih dengan 8, tuan-tuan. Kalau ikut Masihi 8, kalau ikut Hijrah dah masuk tahun baru, tuan-tuan. 8, 9, 10, 8, 9, ujung bulan 8 lah, 9, 10, 11, 12, berapa bulan tinggal belakang tiang? 4 bulan punya planning kita in advance sebenarnya. Hebatnya apabila Khalifah Umar Al-Khattab mendapat ilham untuk menjadikan peristiwa hijrah itu sebagai kalender takwim bagi umat Islam dan berdasarkan bulan. Dan apabila kita lihat bagaimana corak perjalanan hidup orang Islam ni, memang ke depan, tuan-tuan, advance. Cara fikirnya advance. Kita fikiran kita bukan dunia, syurga. Syurga ni teknologinya bukan kata high tech lagi, beyond. Dulu kita mungkin fikir order je dapat, Ustaz. Order je dapat makanan, niat je dapat. Sekarang berlaku tidak, tuan-tuan? Agak-agaknya dah. Niat dia datang, tuan, grab food. Malah nak masak, dia tekan sampai depan rumah, tuan. Dulu tak terfikir ada ke orang nak hantar makan depan rumah. Agak-agak mana ada. Ada ke kita boleh ngaji tengah sampai ke serata dunia? Tengok live contoh, kau sampai ke Zimbabwe tak tahulah kan. Tengoklah ke mana pergi. Betapa di syurga itu pikiran orang Islam ini, umat Islam ini memang advance. Apatah lagi peristiwa hijrah itu advance sebenarnya. Advance hijrah itu kerana Nabi SAW telah dibekalkan dengan keyakinan yang advance, yang hebat. Sebab itu bila kata dilihat tentang peristiwa hijrah, nampak secara manual, Nabi berjalan kaki manual. Tapi sebelum manual, Nabi SAW telah diperlihatkan tentang, dia panggil teknikal, saya suka guna perkataan miracle, keajaiban, takjub, yang mana perjalanan Isra' Mi'raj ini mengatasi manual lah. Hijrah juga berjalan juga, daripada Makkah ke Yasrib Madinah berjalan juga, perjalanan juga. Nabi SAW dilalukan dengan 2 perjalanan yang dua-dua merasa secara advance mengatasi teknologi, dan hijrah pun teknologi juga, teknologi pemikiran, critical thinking, tuan-tuan. Dengan manual ni, kalau zaman dulu ni, kalau sebut saja manual ni hebat lah, orang hebat lah. Dan dengan manual dia boleh buat banyak perkara. Saya ambil contoh seni bina lah, arkitek ataupun tukang. Sekarang semua kan mesin. Kalau dengar saja manual, oh ini orang hebat. Buat ni manual ni, tiang ni handmade panggil. Kalau drawing tu, mungkin sini ada yang arkitek ke drawing manual.
Sekarang AutoCAD perang memang nampak macam canggih tuan. Nampak kita kena berhati. Kita tengok macam Nabi SAW, nampak macam tak canggih. Dalam tak canggihnya hebat tuan. Orang dulu mungkin nampak macam tak canggih, tapi fikiran canggih. Banyak foto-foto yang kadang-kadang orang sekarang pun tak terfikir. Apatah lagi bagi Nabi SAW. Jadi kalau kita lihat di sini sidang jemaah mata Allah SWT, antara perkara-perkara poin penting yang saya nak kaitkan tentang ibrah hijrah ni, yang pertama sekali tentang keajaiban. Keajaiban ni bakal berlaku pada mereka yang benar-benar mahu melihat keajaiban itu. Yang ini kekuasaan lah. Yang mana kalau kita lihat bila berlakunya peristiwa wahyu yang pertama turun pada Nabi SAW di Gua Hira, 40 tahun umur Nabi SAW, wahyu yang pertama turun itu adalah penuh dengan keajaiban. Ajaib yang tak pernah Nabi tengok. Jibril AS dengan rupa yang asal, menggigil Nabi, ajaib. Kemudian tidak cukup dengan itu, Nabi SAW kena sebarkan keajaiban itu. Apa ajaib? Takjub, yakni kebesaran. Ya ayyuhal muddassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Besar, hebat. Sebarkan kehebatan. Kerana momentum, kita kena baca dulu titik dia dulu tuan-tuan. Momentum tu mula dengan apa? Islam ni mula dengan apa? Kadang-kadang kita tak tahu di manakah nak mulakan gerak kerja Islam ini. Kadang-kadang sebab mungkin dah lama sangat gamaknya dah Islam, mungkin ataupun fitnah lah, saya namakan fitnah akhir zaman, sehingga tertutup cerita sebenar Islam itu, difitnahkan dengan kelesuan, kemunduran, kesedihan, penindasan. Ini semua bukan dinisbah dengan Islam. Ini retorik saja. Perkaranya hanya dibentuk-bentukkan, digambar-gambarkan, disangka-sangkakan, sehingga kan orang Islam itu sendiri pun terpengaruh dengan definisi Islam yang batil. Sedangkan Islam itu didefinisikan kalau kita kaitkan dengan Allah. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Bila kait dengan Allah, cuba kita tengok tuan-tuan. Pertama turun wahyu saja dah ajib, takjub, hebat. Dan walaupun orang lain tak nampak, tapi Nabi SAW dah nampak keajaiban itu, takjubnya, sehingga menggigil ketakutan. Takut bukan takut kelesuan, takut kehebatan, hebat. Mungkin suasana tu kita nak rasa mungkin jumpa hantu lah kot, itulah. Oh hebat lah hantu tu, hantu lah kita. Mungkin lah setengah, ataupun takjub dengan ketakutan yang merosakkan. Kita tak dapat lagi suasana takjub yang menampakkan kekuasaan Allah yang benar-benar menusuk ke kalbu tuan-tuan, sehingga ada satu gerak kerja. Kita berubah ni, nanti kita tengok nanti. Adakah kita berubah ni takjub dengan dunia atau takjub dengan kebesaran Allah sehingga ada momentum untuk ke depan? Itu yang pertama. Kita ambil poin-poin penting. Jadi wahyu turun tuan-tuan. Tengok, itu satu keajaiban sehingga kan Nabi SAW menempatkan satu dorongan yang luar biasa walaupun Nabi bermula seorang. Tengok agama. Dia tak ada istilah saya seorang diri ustaz, orang lain tak terima. Dia tak kisah tuan-tuan agama ni. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Surah Al-Fatih 28. Diutuskan Nabi SAW itu untuk menyampaikan dinil haqq, agama yang benar, dan memberitahu kepada semuanya, dan Allah mengangkat semuanya. Wa kafa billahi syahida, cukup Allah jadi saksi. Dia panggil apa? Last man standing. Macam tu lah, last man standing. Lantaklah siapa pun tak terima, yang penting Allah bersama. Ini payah nak buat. Kadang kita cari siapa nak geng, tak ada geng, lemah. Nampaknya pertama, maknanya permulaan itu dengan keajaiban tuan. Jangan hijrah ini dilihat dengan yang susah. Kenapa berlaku susah? Ni kita tengok takrif susah pula. Di mana rasanya keajaiban, takjub itu di mana? Di saat susah, di saat kita dah tak tahu apa, pum nampak keajaiban. Itu sebenarnya susah. Itu nak menunjukkan kekuasaan. Kalau kena
pada jalannya lah. Setengah tu susah, dia semakin mengalah, makin rebah, makin tumbang, makin dia menyerah pada susah. Itu berhati-hati. Tapi yang berlaku tuan, kalau kita lihat perjalanan umat Islam, orang beriman ni memang disajikan dengan kesusahan, yang mana susah itu untuk membawa kepada titik yang lebih besar, sehingga dia tidak bergantung lagi kesusahan, kerana padanya itu ada kekuasaan. Itulah baginda Nabi SAW, turun wahyu. Kemudian kita lihat perjalanan itu 12 tahun, 13 tahun di Mekah, sehinggalah Nabi SAW diuji. Ini panjanglah cerita ni, diuji, sehinggalah kemuncak ujian itu dengan nyawa, tuan. Diambilnya nyawa insan yang disayangi oleh baginda Nabi SAW, itulah Sayyidatina Khadijah Al-Kubra dan pak saudara Nabi. Dan kalau kita lihat di sini, ni lagi sekali keajaiban, ajibnya, boleh serentak orang penting dalam perjuangan Nabi SAW itu Allah panggil, nak menunjukkan bahawa kita kadang-kadang kita nak berhijrah, nak bergerak, mesti kita kena sokongan orang yang disayangi. Ramai isu-isu ni berlaku. Saya nak ubah ustaz, tapi suami saya tak sokong saya. Suami tak sokong, itu masih ada. Kalau tak ada, saya sebatang kara, kosong juga, nampak? Ni Allah dah buat, dan Nabi SAW untuk agama ni, kadang-kadang orang yang disayangi pun tinggalkan kita, berubah. Dia takkan sokongnya. Kemungkinan besar akan berlaku. Atau sama ada dia bersama kita atau tidak, bersama mungkin atau tidak, atau Allah matikan, dan Nabi seakan rasa kesorangan. Tapi dalam kesorangan itu nampak susah. Apa yang ajaib yang berlaku? Isra wal Mi'raj. Lagi sekali, poin yang kedua, ajib, keajaiban, tuan-tuan. Jadi di manakah definisi Islam itu mundur, lemah? Adakah Islam itu dibiarkan begitu saja? Tidak. Sebab Islam itu milik Allah, bukan milik Rasulullah. Tidak, bukan milik para Nabi, milik Allah. Siapa bersama dengan pemiliknya, maka dia akan terpelihara. Ifazillah yahfazka. Nampak? Jadi sedang mata Allah SWT. Kalau kita lihat berlakunya sebelum hijrah ni, berlaku peristiwa yang hebat, yang mana dinamakan peristiwa Isra Mi'raj. Di sinilah mendapatnya gelaran Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik. Maka di sini kalau kita lihat pengajarannya, perjalanan yang penuh dengan kesukaran. Ni 13 tahun dah lah susah, tuan-tuan. Kesusahannya, kepayahannya, sehingga boleh didefinisikan susahnya Nabi ini memang penuh dengan kesusahan, penuh dengan tekanan hidup Nabi SAW. Tetapi ajaibnya, Nabi tidak tertekan. Nabi tidak mendara dalam keresahan, kegelisahan yang menyebabkan mundur. Setengah tu kadang-kadang kita diuji, tuan-tuan. Diuji berkali, mungkin barangkali surrender. Kita tak tahu ustaz, susahlah, payahlah. Kesusahan menyebabkan kemunduran, betul tidak? Kadang-kadang kita dengar satu definisi, kesusahan itu menyebabkan kemunduran. Sebab apa mundur? Sebab susah. Sebab apa maju? Sebab senang. Ya ke, tuan-tuan? Sekarang ni dunia menyajikan, melihatkan kita kesenangan itu kemunduran. Negara-negara maju, negara-negara senang, tapi umatnya mundur. Tak payah jauh, Allah uji dengan Covid. Di negara yang begitu hebat teknologi, Amerika. Sebut Amerika, kuasa besar. Tengok rakyat dia, tuan-tuan tengoklah sendiri dekat YouTube tu. Mereka punya memberontak, tuan-tuan. Allah je tahu bagaimana perangai dia. Baik. Jadi adakah definisi susah itu mundur, susah itu rebah, susah itu mengalah? Maka ini Nabi telah ditraining, telah dilatih. Malah Allah SWT telah menunjukkan bahawa bagaimana baginda Nabi SAW itu hidup dalam kesusahan, tapi Nabi tidak berada dalam kekalahan. Nabi tidak kalah, tuan-tuan. Undefeated. Berapa kali kita sebut dalam mulut kita, aku kalah, gagal, menjadi satu perkara yang adat pula.
Tapi Islam tu kalau lihat tidak dididik dengan kekalahan. Tak ada tuan-tuan. Sama ada kalau kita lihat nanti lepas hijrah, nanti datangnya syariat perang. Perang ni tuan-tuan, sama ada menang, bawa balik syahid, bawa balik kemenangan, atau mati syahid. Dua-dua menang. Menang-menang, tak ada kalah tuan-tuan. Mati di medan peperangan itu menang. Menang besar, syahid. Dengan niatnya ikhlas lah, sudah pasti. Nah, gugur di medan perang, adakah kalah? Tidak. Menang. Sebab apa? Syahid. Gugur semua dosa, pahala, masuk syurga tanpa hisab. Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada. Bayangkan tuan-tuan, was-salihin. Maknanya tak ada istilah kalah. Agama jauh dengan definisi rendah, kalah, tak ada. Dia tidak boleh. Kalah ni kan maknanya negatif, kalah. Adapun kalah yang berlaku contoh dalam perang Uhud, itu pengajaran saja, bukan kekalahan total. Bukan kekalahan total. Baik. Maka di sini sebenarnya mata Allah SWT kita lihat, walaupun susah tapi tidak mundur, tidak. Kesusahan baginda Nabi SAW itu menyebabkan semakin ke depan. Ini yang kita nak. Kata guru saya, Farid, kalau kau nak senang cari susah. Disuruh saya cari susah. Bayangkan, bukan cari penyakit, cari susah. Ada orang tak faham, dia cari penyakit. Tiap penyakit tu hanya akan benda yang merosakkan dia. Cari susah ni maknanya kesungguhan. Nampak senang sangat dah, senang sangat tak jadi. Dia boleh tahu dah. Memang itu adatnya. Nampak senang sangat dah, tak jadi. Nabi SAW nampak wahyu pun susah, menggigil-gigil Nabi. Kadang-kadang ada satu tahap pingsan nak dapat wahyu. Wahyu tu kebenaran. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi maknanya poin yang kedua, setelah satunya suasana yang cukup takjub tadi, Allah datangkan pula suasana yang cukup hebat, Isra wal Mi'raj, takjub. Jadi kalau kita lihat bagaimana Allah susun plot perjalanan Islam itu sendiri, kita cerita tengok Islam tuan, dan siapa pun yang membawanya, dan bermula itu dengan baginda Nabi SAW dan para Nabi dan Rasul. Dan mesti mengikuti plot cerita ini, dia mesti berada dalam perjalanan kehebatan Allah, sehingga kan nak dibunuh dalam satu peristiwa itu. Bagaimana setelah dia 12 tahun kenabian, kemudian bila kata permulaan hijrah ni, dan Nabi mengatakan tahun ke-14 kenabian, dia bukan berlaku pada 1 Muharram ni, bukan, 26 Safar. Kalau ikutkan 26 Safar bulannya, 1 Muharram ni dia ambil daripada titik mula Sayyidina Umar Khattab dan susun balik, itu saja permulaan masuk sampai. Tapi bermula Nabi keluar daripada Madinah, dari Mekah masuk ke Madinah, Mekah keluar saya 26 Safar. Dan ceritanya, ini cerita sebelum tu, datangnya satu resolusi. Resolusi yang mana? Nak membunuh Nabi. Yang mana di sini tuan-tuan, kalau kita lihat resolusi ini dibentangkan dalam Parlimen Quraisy, yang mana di situ kalau kita lihat bahagian Darun Nadwah pada hari ke-14 kenabian tu, 26 Safar itu yang mana kalau kita lihat Nabi bertolak pada malamnya, meeting, ada satu meeting besar parlimen ni, Darun Nadwah, Parlimen Quraisy. Bayangkan meeting kat parlimen nak bunuh Nabi. Ini bukan cerita kecil. Yang mana telah bersidang atau berbincang untuk menghentikan dakwah baginda Nabi SAW. Waktu tu pak serangan Nabi dah tak ada. Bayangkan, kalau ikutkan bila kata dah tak ada backup, agak-agak apa jadi? Ini kita cerita mudah. Bila tak ada kawan, tak ada network, tak ada apa, habis lah, bungkus aku tak ada. Tak ada. Nampak? Ni cerita mudah je. Ni masuk ni dengan siapa? Ada kawan yang mengenalkan? Ada. Dia tak ada, dia berhenti kerja, habis. Dah tak ada orang kenal. Dah tak ada yang iktiraf kita kat situ, habis kita. Bayangkan tuan-tuan. Setengah itu dia berfikir setakat itu.
Banyak kadang-kadang kita jumpa setengah-setengah tu, ini cerita yang normal, maknanya bertukar saja pentadbiran, bertukar, maka akan rombak lah. Tak payah jauh lah tuan-tuan, mengajar cutuplah kuliah ni. Bertukar saya, mungkin bertukar jadual, bertukar ustaz, bertukar masuk dengan siapa kenal. Kalau tidak benar-benar kerana Allah, kerana yang kenal, maka hilang orang kenal, hilang jadual. Ni dah tak kenal siapa, tak kenal keluar. Jadi kewafatan isteri baginda Nabi SAW dengan pak dengan Nabi itu menyebabkan satu tiket besar untuk dibincangkan. Ini pun satu keajaiban yang berlaku. Bagaimana ajaibnya satu pakatan perancangan pembunuhan yang terancang, tuan-tuan, sehingga dibincangkan tau. Dan di sini dipakatkan, dia kumpulkan 11 orang pakar dalam pembunuhan. Bayangkan, agak-agak boleh lepas ya, tuan-tuan. Dia panggil sniper ada, jenis tempur tangan ada, semua ada, turun padang semua ni. Dia panggil kabilah-kabilah yang kuat-kuat. Sehinggalah ketika Nabi keluar, terlepas, itu pun terlepas, datang pula Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ni sniper. Bayangkan kalau kita hari ni ditemukan dengan teknikal begini tu, agak-agak macam mana? Kita terus nampak kekuasaan teknikal. Saya habislah ustaz, bisnes saya semua tak boleh dah. Saya apa ada, depo teknologi hebat ustaz, depo produk dah maju 500 tahun dah, well known, well established. Saya ni, dia tak nampak Allah boleh buat. Ni masalah. Kita umat Islam dah macam mana ustaz, tertinggal lah, tak payahlah nak cerita nak ke depan ni, tak payahlah. Tengoklah perangai umat Islam ni. Kita orang Islam ni condemn Islam, minta maaf juga. Itu lupa Allah Ta'ala boleh angkat balik Islam dengan menggantikan orang lain. Kalau orang tu tak betul, Allah gantikan lah. Jadi ini maknanya, kita lihat, Allah datangkan satu perancangan plot cerita yang hebat. Dan saya tengok, memang bukan dengan bukan dengan aturan manusia lah. Bayangkan datangnya satu keadaan, kamu bayangkan kita ni mungkin nak keluar pada kesusahan hidup, nak bina kehidupan. Ini susah nak lari daripada pembunuhan ni, nak keluar daripada keadaan yang sangat mencengkam Nabi SAW. Jadi di sini juga kalau kita lihat, ibrah juga apabila benar-benar dengan kuasa Allah pasti akan ada jalan keluar. Ini datanglah hadis tentang niat. Jadi kita tutup dengan niat. Ramai orang kata, ustaz saya hijrah ni ustaz kerana Allah. Kalau kerana Allah, tuan-tuan, sesusah mana dia pasti berjaya. Dia takkan kata satu tahap dia, saya kena hina, saya down ustaz, saya begini, saya begitu, saya masih bolak-balik. Mana bukan kerana Allah tu. Allah dah tunjukkan bagaimana kekasih dia, kekasih Allah baginda Nabi SAW. Nak berubah, itu maksud nak hijrah, nak pergi ke satu tempat tu, ni tempat ni tuan-tuan yang betul-betulnya susah ni. Kita kerana nak migrate pun nak pasportnya lagi, dengan bordernya lagi, macam mana nak keluar ni, dengan ancaman bunuh lagi, tuan, macam mana nak keluar? Contoh, maka ini benar-benar perintah. Nabi tidak mengalah ya. Nabi SAW itu keliling Nabi cukuplah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ini panglima hebat. Kalau kata nak sparring one to one tu, tuan-tuan, tak ada masalah ya. Setakat Abu Jahal tu makanan dia ya. Umar Khattab, kalau kita cerita logik, Nabi SAW, Nabi ada mukjizat. Kekuatan Nabi kalau dibandingkan lelaki biasa 20 kali ganda. Kekuatan para Nabi bukannya lemah ustaz, dah Nabi Allah bagi ekstra. Kalau sakit pun sakit ekstra, kalau ibadat pun ibadat ekstra, kalau senang-senang ekstra, sehinggalah dipanggil mukjizat. Tu ekstra. Bayangkan, maknanya Nabi boleh handle dia tak? Boleh. Nabi tak lari, Nabi tak mengalah. Tapi padanya Allah nak tunjuk, dalam keadaan begitu ada satu situasi yang Allah nak tunjuk kekuasaan. Maka pada malam 27 Safar itu berlaku lagi keajaiban, yang mana ada 11 orang penjenayah, tuan-tuan, datang berkumpul di perumahan Nabi nya. Itulah Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajah menjadi pengganti, nak ganti dengan Nabi. Nak bagi tahunya perjalanannya itu penuh dengan keajaiban. Apatah lagi setelah Nabi berjaya keluar daripada Makkah, perjalanan yang panjang juga,
Nabi dikejar oleh Suraqah bin Malik tapi tak dapat. Ketika baginda Nabi tengah berjalan, ni pendek cerita tuan-tuan, berjalan duduk atas Quran, baca atas unta, maka melihatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nak bunuh Nabi belakang. Tuan-tuan, kalau sniper duduk belakang macam tu, agak apa kita kata? Matilah aku. Habis. Nabi kata apa? Qulna takhaf la tahzan innallaha ma'ana. Luar biasa. Bagaimana kita nak menandani, mencontohi keimanan yang begitu jazam? Ini yang Nabi bawa dalam peristiwa hijrah, peristiwa yang memerlukan kepada kebangkitan ni tuan-tuan. Ini mesti dengan Allah, bukan dengan selainnya, bukan dengan teknologi, bukan dengan ekonomi, bukan dengan kebendaan. Inilah nama hijrah kepada Allah. Betul-betul hilang kekuatan semua tuan-tuan, sehelai sepinggang. Kurang-kurang mestilah nak bawa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, nak bawa harta-harta dia. Mus'ab bin Umair, pemuda yang hebat, nak bawa juga. Umar Al-Khattab, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ni semua datang ni, semua yang saya guna bahasa mudah, taikun-taikun tuan-tuan, senang sepinggang lah. Tapi mereka ada apa? Allah. Yang ini kita nak dalam konsep set perubahan kita hari ini. Apa pun semudah, sekecil mana kita nak berubah, apatah lagi melibatkan plot yang besar-besar, itu mesti ada penglibatan campur tangan kekuasaan Allah. Mesti kena ada. Tidak boleh tidak. Wala manja minallah ila ilaih. Tuan-tuan, sedang jemaah mata Allah SWT, saya baca wala manja ni, saya pernah sebutkan dalam kuliah pun, saya dapat daripada Syekh Sama Datuk Yusuf, Mufti Negeri Sembilan, dapat pada sanad pada Datuk Syekh Sama Murtadha almarhum Negeri Sembilan. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika ni saya tanya, tu ada tak amalan ataupun apa saja bacaan yang boleh bantu kita lah untuk buat fatwa payah ni? Mana dia cerita ayat ni? Dia kata apa? Wala manja, sambung kata la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala waw lam alif, wala manja min nun jim alif. Manja minallah, mim nun minallah, daripada Allah, illa alif lam alif, ilaih alif lam yaha, ilaih, kepadanya. Tidak boleh lari daripada Allah, mesti dengan Allah. Itu satu taukid, taukid yang mana tauhid akidah simpulan yang jazam tuan-tuan. Bila kita nak rasa ada Allah? Bila dah tak ada semua. Itu kadang dikaitkan dengan hijrah ni, ustaz, saya habis semua, dah tak ada. Memang Allah nak kenalkan siapa yang ada. Itu orang kadang orang tak sanggup tu, kata nak salik menuju pada Allah ni. Diingatkan kehancuran bakal berlaku, bukan kehancuran, tetapi kekuasaan bakal datang. Di saat tak ada duit, ada siapa? Allah. Di saat tak ada tenaga, ada siapa? Allah. Di saat tak ada perlindungan, ada siapa? Allah. Bila ada Allah, Allah datangkan balik perlindungan, datangkan balik duit, datangkan kekuatan, datang. Itulah di Madinah. Ada tak duit kat sana? Banyak duit kat sana tuan-tuan. Bukan Nabi cari duit. Kita kena ada duit ni nak bangunkan ekonomi balik ni, baru Islam hebat. Nabi tak cari, wallahi. Nabi dengar perintah, pergi. Nabi tak minta backup manusia. Nabi cari siapa yang nak taat dengan Allah, maka berlakulah kehebatan. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat pada pagi yang penuh barakah ni tuan, jadi kita lihat, maka bila masuk kepada, dah masuk tadi nak dibunuh, ajaib tak dibunuh. Maka masuk ke Madinah juga ajaib. Kerana apa? Berlakunya kekuasaan, berlakunya syariat perang tuan-tuan, yang mana bukan perkara yang sentiasa dibuat. Perang ni bukannya Nabi SAW bukan jenis berperang dulu tuan-tuan, bukan jenis peperangan lah. Kalau kita nak masuk berperang ni biasa kena ada batalion, biasanya lah berperang ni. Tapi Nabi SAW di train on the spot, dan para sahabat semua. Nampak maksudnya keajaiban lagi sekali berlaku. Di situlah
Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha harama. Yang melontar bukan kamu tapi aku. Maka disitu datang tentera malaikat turun. Di sini nak bagi tahu tuan-tuan sedang jemaah mata Allah SWT, kita boleh lihat plot cerita ni tuan-tuan. Disimpulkan ibrah hijrah ni bersamanya mesti ada Allah. Bila ada Allah tuan-tuan, tunggu kita lihat kekuasaan Allah ada pada setiap titik kesusahan. Maka jangan lagi daripada kesusahan, nantikan kebesarannya. Dengan nanti dengan apa? Pengharapan lah tuan-tuan. Jangan mengalah pula. Kadang-kadang orang susah, tak tahan lah, tak tahan lah. Tak tahan, tak payah. Paling senang nak buat time susah mengeluh. Itu hati-hati, itu jangan buat. Islam tidak mengajar kita mengeluh, mengalah, tapi Islam ajar untuk kita sabar, muja-muja Allah Ta'ala. Baik, jadi sedang jemaah mata Allah SWT, kalau lihat kesimpulan, sebut teringat tadi, hijrah tadi ada satu ayat tuan boleh amalkan. Surah Isra ayat 1 tuan. Ini kebesaran Allah. Surah Isra ayat 1. Subhanallazi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Maha sucimu ya Allah yang memperjalankan. Dan ini peristiwa hebat. Mana mungkin berjalan sendiri, tidak. Sebab itu namanya memperjalankan. Memperjalankan ni tuan-tuan dari satu tempat ke satu tempat, yang mana dengan kekuasaan. Purata lebih 6 jam tuan-tuan. Maka ni dengan kekuasaan. Hari ini kalau kita perlukan sesuatu perkara, contoh susah ke senang, sihat, sakit ke sihat, ataupun apa saja situasi itu, apa saja kan tadi, dari sekecil hingga sebesar, wala manjamina, tidak boleh tidak mesti dengan Allah. Allah yang menggerakkan, kita yang mengusahakan. Tapi kalau tak bergerak, tak jadi. Jadi maknanya kita boleh baca, ya Allah, bagaimana kau memperjalankan kekasihmu di malam hari di minal masjidil haram dan masjid aqsa, satu keadaan yang cukup hebat, kau perjalankan aku ya Allah. Berapa ramai kita hari ini nak minta Allah perjalankan kita. Kita nak, tak apa, kita boleh berjalan sendiri. Mana boleh tuan-tuan. Sebab tu menyandar, jatuh, tumbang. Nabi SAW tidak pernah sendiri. Apa saja tengok anak kita susah, ingat ibrah hijrah dengan Allah, nak kau patah balik dengan Allah. Macam mana bah? Kamu kena kenal balik Allah, kamu kena jaga taat balik Allah, dan kamu kena doa minta tadi, ya Allah, maha sucimu ya Allah, agungkan Allah, perjalankan aku daripada susah ke senang, perjalankan aku daripada ada hutang tak ada hutang, perjalankan aku daripada bergaduh jadi baik, perjalankan aku daripada sakit ke sihat. Ustaz, boleh itu jam jadi ke? Itu makam wali. Kalau agak-agak belum sampai makam wali, ulang banyak kali. Tu je lah, amalan-amalan ni begitu. Memang itu bacaan surah Isra ayat 1, tengok ibrahnya, itu mesti dengan Allah tuan-tuan, mesti dengan Allah. Jadi pada pagi yang penuh barakah ni, kita nak masuk tahun baru, kita lihat, kita ambil cerita ni, kita rangkumkan dalam satu tajuk, ibrah hijrah ni penuh dengan kuasa Allah. Kelas titik. Jadi bawa cerita kuasa Allah tu dalam hidup kita pula. Nabi dah dijalankan, Nabi dah berjaya, Nabi dah bangunkan ketamadunan Islam yang hebat. Sekarang turn kita pula. Zaman ni zaman kita yang mana Islam sedang berada di tahapan yang sebut sekarang macam merendahkan Islam, tapi itulah umat Islam. Tapi Islam itu tinggi. Sekarang kita pula nak menggerakkannya. Adakah kita mampu kembalikan macam mana Nabi lakukan? Itu saja. Bagaimana Nabi lakukan Ustaz? Wala manja minallah illa ilaih. Tidak boleh tidak lari daripada Allah, mesti kembali kepada Allah. Mana-mana yang mungkin dah terpesong jauh, kalau kita tengok kawan-kawan kita, anak kita ke, atau kita sendiri, saya sendiri renung, aku ni ada benda ni iktikad, patah balik. Tak boleh tuan-tuan, tak boleh tidak, mesti dengan Allah. Illa ilaih, tidak boleh tidak, mesti dengan Allah. Itu tadi surah Isra 1 tu boleh amalkan. Setakat ni ada yang PM saya tuan, dihimbau, Ustaz, terima kasih Ustaz, pernah dengar Ustaz pernah cerita pasal ni Ustaz? Ya ke? Saya dah buat PhD Ustaz, saya blank betul nak dapat. Tiba-tiba dengar ceramah ni Ustaz, saya doa, ya Allah, perjalankanlah aku daripada tak ada idea kepada idea nak buat tesis. Dengar macam kelakar tuan. Ada satu kes tu lagi Ustaz, dulu saya ni lama duk numpang mak saya ni, numpang lah, hai. Saya dengar Ustaz, saya doa, ya Allah, perjalankan aku daripada tak ada rumah pada ada rumah, ya Allah, katanya. Berkat pada ayat tu surah Isra itu, bagaimana engkau jalankan bagi Nabi SAW, jadi tuan-tuan. Saya tengok subhanallah. Dan ini pun kita pakai. Dan ini yang kita kena ingat dalam hijrah tuan-tuan.
Bagaimana kita nak berubah? Ustaz, saya susah nak dibaik Ustaz, banyak kisah silam saya. Dengan Allah, biar Allah perjalankan. Kalau kita nak jalan sendiri, payah, kisah silam lambat-lambat kadang-kadang. Nak keluar tu, ya Allah, malu ada, macam-macam ada. Tapi bila Allah perjalankan, Allah tutup semua. Orang tak nampak. Orang boleh lupa kan dia ni siapa. Allah boleh buat sekejap itu je. Jadi insyaAllah cukup setakat tu. Lajak masa dah. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada pagi ni, yang barakah ini, di 1 Muharram 1442 Hijrah ini, kita ambil balik kata kunci. Kita faham dah sirah. Kita boleh baca sirah ni insya-Allah. Tapi adakah kita ambil ibrah? Apa ibrah? Sirah itu syarat dengan cerita kuasa Allah. Tuan-tuan tengoklah satu-satu nanti. Tuan-tuan tengok satu-satu plot cerita tu. Semuanya itu cerita tentang siapa Allah. Jadi kalau nampak itu, maka tidak bimbanglah akan apa yang bakal berlaku di hadapan, kerana Allah ada bersama-sama dengan kita. Qul la takhaf la tahzan innallaha ma'ana. Selagi mana kita dengan Allah, maka tiada siapa yang boleh menyusahkan kita, insya-Allah. Jadi cukup setakat itu. Mohon maaf di atas segala kekurangan dalam penyampaian, terkasar kata, terkurang bicara, mengambil masa. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi ini sampailah maksud dan tujuan, insya-Allah. Allah sempurnakan perbahasan kita pada pagi ini. Allah mulakan tahun baru ini, insya-Allah 1442 Hijrah ini, dengan rahmatnya, dengan belah ihsannya, belah kasihnya, dengan seluruh kebaikan yang dihimpunkan dalam tahun ini sebagai momentum kekuatan kita untuk terus melakukan penghijrahan menuju kepada Allah SWT, supaya kita benar-benar mampu istiqamah dalam ketaatan, menzahirkan kegemilangan Islam di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Jadi cukup setakat itu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua yang hadir dan yang menonton pada pagi ini, insya-Allah. Mudah-mudahan dipilih oleh Allah Ta'ala semuanya, insya-Allah dimasukkan dalam syurganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih farah dan suratul asr. Subhanakallahumma